Alhamdulillah, kembali kita dalam rancangan Rampai Pagi. Pertemuan kita merupakan 18 hari bulan April bersamaan dengan 5 Ramadan. Dan kita harapkan keadaan puasa bis kita dalam keadaan lancar sahaja. Penuh kesabaran, penuh ketekunan kita ini menghadapi apapun dugaan dan juga cabaran. Dan terutama sekali apabila adanya ibadah ini yang lebih lagi melembutkan hati kita ni. Memang betul apa yang Fakrul cakap tu ya. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita ni sama-sama merebut peluang untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Dan juga selain daripada itu untuk kita ni orang improve ataupun mempertingkatkan lagi kesihatan diri sendiri. Betul. Kita lihat amalan-amalan ataupun kita lihat bulan Ramadan ini daripada pelbagai perspektif ataupun pelbagai sudut. Ada melihatnya dan harusnya semestinya melihat ini daripada segi amalan, tetapi mungkin saja daripada aspek kesihatan. Inilah waktunya kadang-kadang terlalu sinonim apabila kita memperkatakan kalau bulan puasanya mudah-mudahan tabaratku turun. Tapi sememangnya kesihatan itu lebih daripada penurunan berat badan. Tetapi kesihatan itu lebih daripada apakah jenis makanan yang kita dimakan. Betul. Waktu sungkai misalnya, waktu bilakah kita ni bersahur, apakah mungkin tahap kesadaran kita ni tentang benda-benda makanan yang tadi makan itu. Jua dan kesiapan rohani, apakah aktiviti yang kita ni lakukan, adakah membantu kepada kesejahteraan kita ni, kerana kecerdasan kita ni bukan sahaja kecerdasan fizikal tetapi kecerdasan mental pun juga harus dijaga, terutama sekali lagi di waktu bulan puasa ni. Memang betul apa yang Fakrul cakap tu ya, Auda. Jadi insya-Allah nanti minta maaf nanti insya-Allah akan ada satu ceramah Ramadan bulan mulia. Pada kali ini dibawakan tajuk kelebihan bersedekah dan kita akan kembali selepas ini. Ya, setiap hari kita ni bawakan ceramah Ramadan ya, ceramah Ramadan bulan mulia, dan pada kali ini kita ada salah seorang narasumber ataupun ustaz jemputan kita ni di sebelah kanan saya, iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Nasheed bin Supri. Beliau merupakan pegawai agama Pusat Dakwah Islamiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Kalau saya kesejukan hari ini. Masya Allah. Studio kita ni luar biasa sejuknya hari ini. Okey, jadi mungkin Ustaz, tajuk yang dipilih memang sinonim dengan bulan puasa, iaitu kelebihan bersedekah. Apalagi kalau nyata orang kita ni di bulan Ramadanan ya, makin banyak kita ni fokuskan untuk beramal ibadah, terutama sekali bersedekah. Kalau macam di rumah ni membuat penyukaian yang lebih, ya sedekahkan orang sebelah gitu macam tu. Mesti ada secara otomatik hati kita ni kan berkongsi-kongsi ya tu, ada bersedekah tu. Jadi mungkin berbagi-bagi. Mungkin Ustaz dapat menjelaskan secara lebih terperinci lagi kenapa agaknya topik ini amat sesuai dibawakan kali ini di bulan Ramadan. Baik, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'. Yang saya hormati Tuan Fakrul dan Puan Fizah serta penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah bertemu lagi kita ni terutama sekali di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah ni. Dan alhamdulillah juga kita ni sudah masuk puasa yang ke-5. Tanpa disedari ya, tadi sudah masuk puasa yang ke-5. Sekejap saja rasanya. Jadi insya-Allah hari ini saya akan menyampaikan sebuah apa ni orang tazkirah yang bertajuk kelebihan bersedekah. Jadi bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala offer kita ni pahala yang berlipat kali ganda, seperti mana ada yang disebutkan di dalam beberapa buah hadis. Ada yang mengatakan bahawa setiap amal kebajikan yang kita ni lakukan, ada yang mengatakan dibagi 10 kali ganda sampai 700 kali ganda banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala bagi kita ni. Ada lagi satu hadis mengatakan bahawa setiap amalan sunat yang kita ni lakukan akan dibagi pahala seperti kita ni melakukan perbuatan
ataupun ibadah fardu di bulan-bulan yang lain. Dan apatah lagi kalau sekiranya ibadah fardu kita ni lakukan di bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjarkan 70 pahala. Seperti apa ni orang pahala ibadah fardu di bulan-bulan lain. Cuba bayangkan, banyak sekali. Jadi kalau sekiranya ada peluang offer daripada kedai, restoran bagi 20% diskaun, 30% diskaun, 50% diskaun. Mungkin kalau sekiranya kita ni nak mengambil peluang itu, sedikit saja rugi kita ni. Tapi kalau sekiranya peluang ni dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali di bulan Ramadan, dan kita ni indah mengambilnya, alangkah ruginya kita ni. Jadi agama Islam mengajarkan kita ni untuk sentiasa menanamkan dalam diri kita ni sifat yang baik, sifat yang terpuji, seperti berbuat baik, ikhlas, pemudulian. Kita ni peduli orang lain, tapi bukan penyibuk tah. Kalau penyibuk lain cerita tak. Ini kita ni peduli hal orang lain dan memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-hambanya supaya bertolong-tolongan dan bantu-membantu di dalam membuat hal kebaikan. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Maidah ayat nombor 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan, yakni melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat berat siksaannya. Jadi berbalik semula tajuk kita ni pada pagi ini iaitu mengenai dengan kelebihan bersedekah. Sedekah ni sebenarnya diambil daripada perkataan Arab, iaitu sedekah, yang artinya benar. Jadi menurut syarak, pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan dengan tujuan kita ni untuk mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat makna sedekah dari segi syarak. Kita ni membagi sesuatu barang yang benar, ada hak untuk apa ni orang, tujuan kita ni adalah untuk mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ni membagi barang seseorang itu, niat kita ni dalam hati kita ni adalah lillahi taala. Wallahu a'lam. Itu dia ya. Jadi di sini ni orang selalu kita ni dengar ni orang dari hasil perniagaan, dari hasil ni orang tani bekerajaan ni, gaji tani itu 100% sebenarnya bukan milik tani. Jadi boleh Ustaz huraikan lebih lanjut lagi mengenai dengan yang selalu kita ni dengar. Pernah mendengar Fakrul? Pernah ya. Ya tentu. Jadi ni orang bukannya 100% diri duit atau kita ni punya mesti tani sedekahi. Jadi boleh Ustaz huraikan lebih lanjut lagi. Baik. Berkenaan dengan ini, menurut pengarang tafsir Al-Quran Asy-Sya'rawi yang bernama Muhammad Mitwali Asy-Sya'rawi, katanya rezeki ininya, apa yang kita ni dapat rezeki itu, apabila rezeki itu mendatangkan manfaat arah orang itu, artinya itu rezeki orang itu sudah. Tapi kalau sekiranya rezeki itu, contohnya tadi, walaupun gaji itu ia punya gaji, tapi kalau sekiranya gajinya itu indah mendatangkan manfaat arah dirinya, maka artinya rezeki itu milik orang lain. Betul. Contohnya ini sebagai contoh, saya suka bercerita pelang sebenarnya. Ceritakan tu Pak. Banyak contohnya cuman ya. Kalau sekiranya kita ni makan di restoran yang outdoor punya, mungkinlah tani makan di restoran, tani order makanan, tiba-tiba baru sampai makanan kita ni ada kucing datang. Ini selalu ni terjadi ni ya. Kucing datang ngiau-ngiau ya minta makanan, artinya tu. Jadi selalunya kita ni kalau orang itu imannya kuat, dia akan mensedekahi sedikit makanan itu, lauk kayak ayam kayak dibaginya kucing itu bisa-bisa, kucing itu pun makan. Habis kita ni makan, siapa membayar makanan itu? Kita ni yang membayar. Padahal makanan yang kita ni makan tadi, satu piring itu bukan 100% kita ni yang makan. Kita ni bagi sebahagian kepada kucing tadi. Jadi kita ni nampak di sini. Makanan itu contohnya RM10. Kita ni bayar arah cashier RM10. Tapi jangan lupa tadi kita ni ada bagi kucing. Artinya mungkin sebahagian daripada RM10 itu kita ni sedekahkan arah kucing. Jangan menunggu kucing itu bayar RM1. Kalau kucing itu bayar, atau kalau dalam bulan kan. Jadi itu sudah nampak yang mana rezeki kita ni itu bukan 100% hak milik kita ni. Betul. Contoh lain lagi. Kadang-kadang kita ni pagi-pagi kan kerja, tiba-tiba start enjin kereta
dia dapat di start kereta tu. Rupanya flat battery. Okay, flat battery. Jadi apa yang kita ni lakukan? Kita ni balik bateri baru arah workshop. Kalau saya panggil towing pulang tu, bukan kembali dulu. Jadi, sama je tu artinya. Masya Allah. Jadi kita ni balik bateri baru kan. Kita ni balik bateri tu menggunakan usin kita ni. Tapi usin kita ni tu satu mendatangkan manfaat arah diri kita ni juga, tapi mendatangkan manfaat arah orang yang berjual bateri itu juga. Jadi itulah hakikat rezeki sebenarnya. Rezeki ni bukannya kita ni siok sendiri 100% untuk kita ni, tapi rezeki ni harus kita ni bagi-bagi ni orang. Entah kira siapa saja, makhluk, contohnya manusia tadi, binatang pun masuk juga, tumbuh-tumbuhan hari itu. Ada saya melihat habis sembahyang Jumat hari itu. Ada seorang kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak lelaki kalau dilihat luarannya macam gaok, tapi bila saya melihat masa mengambil selipar di luar itu, tiba-tiba ia membawa botol damit, masa itu belum puasa lagi. Botol damit di bawahnya, botol itu kira-kira airnya tinggal separuh saja. Jadi apa yang dilakukannya? Diambilnya botol itu, di bawahnya disimbahnya arah bunga-bunga. Bayangkan, ataupun dikira sedekah je tu. Manfaat kepada tumbuh-tumbuhan. Lagipun tumbuh-tumbuhan pun makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala juga tu. Jadi wallahu a'lam. Memang kalau misal kata ketani dapat kupas, sebenarnya orang ketanian ni, nyata orang ketanian ni bukan pulang apa, selalu memikirkan rezeki itu ada berupa nilai mata wang ringgit ataupun nilai barang-barang dan sebagainya. Tetapi kalau ketani lihat daripada konsep yang lain, rezeki itu sebenarnya dapat dinilai dari apa ni Ustaz? Salah satunya diantaranya dari segi kesihatan, dari segi waktu, rezeki, udara. Kalau sekiranya ketani bernafas tanpa oksigen, udara nada, indah tani hidup macam mana? Lepas itu perhubungan, relationship di antara orang lain ataupun rezeki juga. Kan kata nabinya, kalau sekiranya kita ni menyambung silaturahim sesama manusia, apatah lagi sekiranya sama keluarga kita ni, rezeki kita ni akan melimpah ruah. Itu di antaranya. Aura positif itu akan keluar macam ni, orang berbaik-baik tadi dengan pasangan kita ni, keluarga tani. Jadi tadi punya mood jadi baik, lepas satu semua pun jadi positif, insya-Allah rezeki akan datang. Alhamdulillah. Jadi soalan seterusnya ni Ustaz, kalau sekiranya tetangnya kediakuan ni dah ada bosen, makan pagi kais pagi, makan petang kais petang. Nyatanya apa jua daya aku kan bersedekah dengan sematunya. Okey, jadi dalam keadaan itu kita ni lihat sebenarnya kita ni apabila selalunya bila bersedekah orang selalu kaitkan dengan usen ataupun harta. Bila ni ada harta, ni tebas sedekah tu. Bila ni ada usen, ni tebas sedekah tu. Tapi kita ni lihat ada satu hadis daripada Imam Muslim, diriwayatkan daripada Abu Zar. Ini panjang sebenarnya hadisnya, tapi saya ceritakan saja. Pada satu ketika para sahabat mereka ni berjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gelisah, ingau. Sebab apa? Mereka ni indah mempunyai harta, nada duit kan disedekahkan, nada benda apa-apa benda kan disedekahkan. Jadi diorang mengeluh ni orang, meluahkan perasaan diorang, curhat ni orang kata ya. Curhat ya Rasulullahnya. Macam mana kami akan mendapat pahala yang banyak seperti orang kaya? Mereka sembahyang seperti mana kami sembahyang. Mereka berpuasa seperti mana kami pun berpuasa. Tapi mereka mampu bersedekah disebabkan mereka mempunyai harta untuk disedekahkan. Tapi kami ni macam mana? Kami orang miskin, kata para sahabat masa itu. Jadi kepikiran juga sebenarnya. Tapi benar kan bagi kepikiran juga sebenarnya. Diorang rasa gelisah. Lepas itu apa kata Nabi? Ya, kata Nabi, ada jalan lain lagi. Untuk sekiranya kamu ada harta, ada jalan lain. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyediakan jalannya. Apa jalannya? Yang pertama kata Nabi, tahmid, tasbih, subhanallah, kira sedekah, walhamdulillah, sedekah, takbir, tahlil, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Empat-empat ini dikira sedekah. Nada harta, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apalagi kata Nabi selepas itu, menegur orang, membawa orang untuk melakukan kebaikan pun sedekah juga, dan melarang orang melakukan kemungkaran dikira sedekah. Jadi kita ni nampak dalam hadis ini membagi tahu kita ni, bersedekah ini semestinya perbuatan. Bersedekah termasuklah juga percakapan pun bersedekah juga. Senyum pun bersedekah juga. Senyum apa lagi atau kalau yang keluar rumah. Memang pun kalau setiap hari kalau senyum itu senyumlahnya, kerana senyuman itu satu sedekah. Selalu tadi dengar macam tu. Lagi satu saya suka tu kalau melihat orang yang senyum. Contohnya sedekah ni mudah saja sebenarnya. Di mana-mana kita ni boleh sedekah. Apabila kita ni mengisi minyak di stesen minyak. Contohnya kalau minyak kita ni full tank dalam 15. Why not kita ni lebihkan RM1. 16 bagilah orang itu sedekah. Betul. Jadi orang itu kan
mungkin sebelum dia bed mood morong-morong, jadi kita ni janganlah berfikir negatif. Mungkin saja ia mengalih, apatah lagi masa bulan ini bulan puasa. Jadi apabila kita ni lebihkan RM1, kita ni lihat muanya akan senyum tak. Jadi dengan sendirinya kita ni bersedekah dan ia pun bersedekah kembali arah kita ni senyum. Cerita pasal lain lagi, mungkin ada para penonton yang jarang mendengar cerita pasal Sayyidina Umar Al-Khattab. Pada satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab ini ia menyuruh ghulamnya. Ghulam ini artinya anak angkat ataupun anak buah ataupun dia punya sekretarinya. Lelaki untuk menyuruh apa orang buat satu pengumuman di kota Madinah. Kata Sayyidina Umarnya, buat pengumumannya karang maghribnya sungkai aku belanjanya. Jadi dibuatlah pengumuman seluas-luasnya. Lepas itu sebelum masuk waktu maghrib datanglah dorang ini rombongan satu Madinah datang ke masjid untuk bersungkai sama-sama dengan Sayyidina Umar. Bayangkan Sayyidina Umar adalah pemerintah sultan yang masa itu. Bayangkan dia sultan. Jadi ditunggulah duduk bersila dorang. Yang dorang nampak saja atas lapik kata, dorang duduk bersila, aing saya dorang nampak, aing putih. Dorang fikir positif lah, dorang tunggu sekarang ada nasi biryani kan. Mungkin nasi biryani, dia saya tahu nasi apa masa tu, kambing kali mungkin ada macam-macam dalam pikiran dorang. Orang Arab kan makanan Arab ni begitu seliurjun ya. Macam-macam dalam pikiran dorang. Sampai berkumandang azan maghrib, aing saja. Sekali kata Sayyidina Umar, terima kasih sebab hadir. Bolehlah balik ke rumah semula. Lepas dorang semai maghrib lah. Jadi lihat orang Madinah masa tu dorang dah berfikir negatif. Dorang berfikir positif. Apa dorang katanya? Dorangnya rupanya Sayyidina Umar cuma mengambil pahala. Alhamdulillah ia dapat pahala menyungkaikan kita ni walaupun segelas air. Cuba terbayangkan kalau orang Brunei panggil cara tahlil sungkai aing nyampai masya-Allah. Dia tahu tak kalau imannya kuat mungkin orang ini merebut pahala kali di bulan Ramadan telah lagi ya. Ada lagi saya baca satu cerita penarik becak di Indonesia. Ya, setiap hari memang kerajaan yang menarik becak. Jadi pada satu ketika setiap hari Jumat siapa yang naik arah becaknya dia bagi free saja. Jadi itu adalah amalan sedekahnya. Apa yang ia dapat kelurusan ia berjumpa orang yang kaya raya, perempuan yang kaya raya. Mula-mula perempuan ini menguji saya pasal ia mendengar kabarangan bahawa Bandar Keindah. Orang tadi katanya ia bagi free hari Jumat. Jadi ia datang hari Jumat ikut sampai diantar ke rumahnya benar ia bagi free. Dibagi pun dia mau mengunjuk. Jadi apa yang kena bagi arah penarik becak tadi itu lelaki itu kena bawa umrah satu keluarga. Ini saya baca cerita atau ada rezeki daripada Allah disebabkan oleh ia bersedekah bukan berupa wang tapi berupa khidmatnya. Wallahu alam. Jadi macam-macam perspektif kita lihat dan macam-macam bentuk jenis sedekahan ya. Ada berupa wang ringgit, ada berupa tenaga, ada berupa senyuman gitu orang. Tetapi walau itu yang sedekahnya. Okey. Adab-adab sedekah. Adab-adab sedekah. Mungkin ada perbezaannya ataupun mungkin ada kepentingannya yang ingin ditekankan di sini. Kalau kita ni kan bersedekah tenaga kah, wang ringgit kah, upaya kah dan sebagainya, ada mungkin the do's and don'ts dalam kita ni bersedekah ini. Jadi alhamdulillah bersyukur kita ni sebab apa? Dalam agama kita ni pun ada mengajarkan kita ni beberapa guideline. Khususnya kalau hari ini pasal bersedekah. Jadi kita ni tujuan kita ni bersedekah adalah supaya kita ni mendapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda dan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya sedekah kita ni itu indah menjadi perbuatan yang sia-sia. Jadi disediakanlah adab-adabnya ataupun garis panduannya. Yang pertama adalah barang yang disedekahkan itu hendaklah baik dan elok. Jangan sekali-kali kita ni mengantar walaupun niat kita ni bersedekah tapi kalau kita ni membagi barang yang buruk, barang yang dah baik sudah je baik dah lagi elok. Tujuannya untuk bersedekah itu dah disarankan anda dilarang sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita ni kan sedekah arah orang lain. Tiba-tiba tadi tahu sudah makanan tadi itu bangas berkulat. Jadi dibagi jarah orang lain tapi niat sedekah. Itu baik sebenarnya. Ya menghormati orang itu yang menerima dan menghormati diri kita ni sendiri itu sebenarnya. Kadang-kadang sibuk-sibuk ya meruah dapurnya banyakkan makanan dimakan. Lihatnya expired kan dibuang sayang dibaginya orang lain. Itu jangan. Kalau dapat sekiranya bersedekah ni bagilah barang yang baik dan bagilah barang yang elok. Lepas itu kita ni bagi adab yang kedua adalah sesuatu yang halal. Jangan sekali-kali kita ni membagi daripada sumber yang haram ataupun sumber yang syubhah. Kita ni pun dah tahu dari mana asal usulnya. Kalau sekiranya kita ni tahu sudah orang itu mendapat duit daripada benda yang haram, tapi kita ni teruskan juga berusaha kita ni. Kalau sekiranya macam
kadang-kadang lah ni orang rimah makanan atau dibagi kucing kan sedekahi macam mana tu Ustaz? Kalau rimah ni apa dia? Rimah bekas-bekas makanan bekas-bekas bahasa Brunei. makanan. Rimah rupanya. Rimah, bekas tani Baru makan saya tahu kadang-kadang dah habiskan. Lepas satu di PC macam bekas tani makan tu. Akhirnya bagi saja ucingnya rimah makanan ni Allah, sayangkan dibuang. Sari sepatah kata di bahasa Brunei, Masya Allah. Okay, jadi Rimah. contohnya kalau kita ni habis makan, makanan tu masih baik kan tak? Masih elok, bukan expired kan? Tapi bekas tani makan, tak Bekas apa-apa tadi tu, makan tak apa-apa. Sedangkan zaman Nabi dulu orang makan setalam kali ya. Orang makan setalam jadi bercampur-campur. Janganlah disengajakan dicampur apa lagi di sana tu yang barang-barang Indah najis macam dah jadi dapat. persoalan kepada saya betul Ustaz. Macam rimah makanan, bagas-bagasan kita ni kan disedekahi. Kenapa sisa-sisa makanan lah. Kenapa Indah dibagi saja yang ni orang kan Yang baru-baru. yang baru Yang komplit. komplit, yang Namanya baru. niatnya akan bersedekah macam itu. Jadi di antaranya adalah untuk mengelakkan kita ni daripada melakukan pembaziran. Kalau bukan orang, siapa lagi akan dibagi? Boleh Selain jadi kucing. binatang apa? Boleh. Jadi binatang pun mau makan juga. Lagipun binatang bukan yang memilih macam manusia kan? Kalau manusia memilih lagi yang kasihan ni. Tapi kalau binatang yang makan-makan saja, yang Jangan terima. juga terus dibagi tulang barangkali itu kesian juga. Tulang janganlah Jadi bahan menyiksa pizza orang dengan tu. maunya cuma tu. Lagi satu yang ketiga, adab yang ketiga adalah sunat bersedekah ataupun menderma benda-benda yang kita ni sukai ataupun yang kita ni sayangi. Benda-benda yang terbaik. Contohnya Kejarangan tu. Itu pasal nanti kejarangan kita tu. tanya tu. Kadang-kadang macam kata ni, dah kan atukan kau bagi atau bergunalah kat sian tu. ya, tetap. Bergunalah kat sian ni. Tapi apa yang pain, dia tetapi berpakai. dia dipakai. kan dalam Al-Quran sudah begitu ada firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, kata Allah. Jadi apa maksudnya di sini, kamu sekali-kali tidak akan mendapat keberkatan dan kebaktian yang sempurna hingga kamu menafkahkan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi, dan apa saja yang kamu nafkahkan itu maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Contohnya kita ni suka makan udang galah. Udang galah, 3 ekor udang galah di sana. Kita ni suka udang galah, tapi ada niat kita ni kan mensedekahi jiran sebelah. Apa rasanya kalau sekiranya kita ni membagi kuahnya saja, udang galah kita ni ambil semua. Kuahnya saja kita hantar ke sebelah. Cemerlang tu, Sama aja apabila orang jiran sebelah. Nah ni rabusan karya ni udang galah ni. Tapi udang galah ni dah ambilnya. Ya Allah, Kan ada dalam Masya hadis Allah. la yu'minu ahadukum hatta Apa yang kita dimakan? apa yang maksudnya di sini tidak sempurna iman seorang itu sekiranya kita ni belum mencintai orang lain Seperti mencintai seperti diri mencintai diri sendiri. Kalau kita ni suka sesuatu itu untuk diri kita ni, sama je orang lain macam tu. Jadi bagilah yang terbaik. Itu Atau tu di antara berbalik kepada soalan adab-adabnya. saya tadi itu pernah saya mendengar apanya Ustaz Ani berbalik kepada pasal binatang itu bah. Itu macam ragu-ragu selama ni. Jadinya okeylah terjawab sudah masa ni, kira mengelakkan pembaziran yang orang dah bermakan, tapi janganlah dibagi macam sisa-sisa bagas tulang apa tuan dia jom pisainya Yang orang. baiklah, kita ni cuba Yang baik. usahakan yang terbaik. Okey, jadi terjawablah sudah persoalan saya selama ni. Alhamdulillah terjawab. Dan kadang-kadang ada orang mengatakan ni, nyata orang mana satu yang lebih baik. Tetapi memang kalau dilihat, kalau didengar, memang dan dilihat sepertinya orang yang bersedekah itu lebih baik daripada orang yang menerima. Tetapi mungkin ada pandangan yang lain nih Ustaz. Apa? Okey, jadi ini mengenai dengan apa ni orang contoh bersedekah secara sembunyi ni, secara sembunyi tapok-tapok bersedekah ataupun secara terang-terangan. Maksudnya di post nyarah IG kah, post nyarah Facebook kah ataupun Banyak pulang tu TV. karangan ya. Banyak kan cuma tu. Jadi sebenarnya dua-dua ni baik ni. Sama ada yang bersedekah terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ya. Ia terpulang kepada niat masing-masing. Indah Niat riak ke tu masing-masing. Ustaz? Tapi kadang-kadang apabila kita mendengarkannya katanya apabila ia bersedekah dan apabila ia mengumumkan mengharapkan supaya apa yang dilakukannya itu membuatkan orang lain terinspirasi untuk mengikutinya. Itulah jawapannya. Jadi terpulangnya kepada niatnya. Keikhlasannya, kejujurannya dan amanahnya. Mungkin saja tujuan orang itu menunjukkan yang bersedekah untuk apanya orang membagi motivasi lagi arah orang lain supaya orang lain pun ikut bersedekah juga. Dan satu lagi tujuannya bersedekah adalah untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan mendapat pujian daripada orang lain. Satu agaknya bukan kekeliruan lah. Satu agaknya adakah perbuatan apabila kita ni membantu orang yang ingin bantuan kita ni sepertinya orang bersedekah. Dan apabila kita ni publikasikan, adakah pandangan yang kurang baik daripada orang yang melihat menyaksikan tersebut, pandangan tersebut akan mengurangkan nilai keberkatan sedekah orang yang bersedekah itu tadi? Kalau diikutkan, ya sebenarnya kita ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akal.
Jadi depend akal kita ni macam mana. Apabila orang itu berpikiran positif, positif saja dipikirkannya. Tidak ada masa untuk memikirkan negatif. Kalau pernah seperti Nabi Isa dulu, ia menegur muridnya. Muridnya itu mengucap bangkai ini bau busuk. Tapi apa kata Nabi Isa? Cantiknya bangkai ini kalau yang masih hidup. Itu contohnya berpikiran positif. Jadi apabila orang itu bersedekah terang-terangan, janganlah sekali-kali kita ni memikir yang negatif-negatif. Ini mentang-mentang yang kayanya, bolehlah. Jangan kita ni cuma tu. Tadi cuba motivasikan diri, tanya pelang diri kita ni, apa kabar iman kita ni? Adakah kita ni bersedekah macam diorang juga? Kadang-kadang kita ni suka bercakap-cakap. Kadang-kadang kita ni tanyakan diri kita ni, kalau kita ni ada duit, adakah kita ni bersedekah macam diorang? Cuma tu, berdoa. Ada satu hadis juga, dalam hadis satu mengatakan kita ni boleh dangki arah dua golongan ni. Satu golongan orang yang berharta, banyak hartanya, dan hartanya itu digunakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu boleh kita dangkikan. Dan satu lagi orang yang banyak ilmunya dan ilmu pengetahuannya itu diajarkannya arah orang lain. Jadi why not, kalau sekiranya kita ni lihat orang bersedekah, jadikan motivasi arah kita ni. Tadi pun mau bersedekah. Mudahan satu hari nanti aku boleh membuat macam ke dia. Sedekah anda berkira. Kalau sekiranya duit anda jadi masalah, duit banyak contohnya, duit banyak, anda jadi masalah untuk bersedekah. Kalau sekiranya ada duit, why not kena offer service kita ni, contohnya di bulan puasa ni, penyungkaian. Daripada kita ni sudah join bagi makanan, duduk-duduk lagi, why not kita ni dengan ni menyusun ataupun dikira sedekah juga. Apapun. Contohnya minuman, kalau sekiranya kita ni lihat perlindungan kita ni, belum mengambil minuman ataupun ini kita ni, adik-beradik kita ni yang tidak mampu berdiri apa, sakit contohnya. Why not kita ni sendiri yang kautkan makanannya, tuangkan minumannya, kan itu dikira sedekah. Bulan puasa ni indahnya, semua benda-benda, perbuatan-perbuatan kita ni yang kecil, indah akan lari daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maupun pandangan kecil tersebut seperti senyumankah, mengambilkan minumankah, menyampur apakah, itukah. Macam semua Sayyidina benda-benda yang macam kecil itu akan banyak digandakan. Jadi mungkin Ustaz dapat diceritakan lagi sedikit apakah kelebihan-kelebihan bersedekah ini, dan juga dari manakah agaknya sedekah ini boleh dikategorikan sebagai bukan sedekah ataupun mungkin questionable, dapat dipersoalkan. Ya macam mana? Apabila kita ni bersedekah, selalunya kadang-kadang ada juga orang, tapi alhamdulillah bukan negara kita ni, negara luar kali. Alhamdulillah apabila ia bersedekah mendermakan sesuatu, tapi bila ni terjadi konflik perhubungan, diungkit-ungkitnya tak. Ungkit-ungkitnya, nyasal aku sedekah kau dulunya, kalau aku tahunya macam mana. Jadi sayang, sia-sia amalannya. Atau kan Allah Subhanahu Wa Taala membagikan pahala di awalnya, tetapi sudah ia mengungkit lagi, disebabkan perselisihan, contohnya telurnya sebiji pecah ya. Sudah tadi ungkit-ungkitnya, nyasal kembali kawan ini contohnya. Jadi sayang sekali amalannya, Allah Subhanahu Wa Taala menarik balik pahalanya. Sayang, rugi sekali. Yang penting sekali adalah niat kita ni sebenarnya. Nawaitu kita ni. Nawaitu kita ni itu haruslah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni yakin, apatah lagi di dalam bulan Ramadan ni, kita ni sudah tahu pahala berlipat kali ganda. Why not perbanyakkanlah sedekah. Hari Jumat nanti. Tapi kalau talur sebiji itu menjadi kemarahan, bukannya pasal talur. Mungkin pasal emosi di waktu Ramadan ni. Jadi mencari sebab talur pecah yang sudah masanya ni. Allah Akbar. Tapi tak okey, dapat dirumuskanlah Ustaz ya. Ya tentu daripada talur ratung kata orang. Kadang-kadang daripada kita ni bersedekah, penerimaan kita ni tentang tanggapan tadi tentang sedekah, dan juga tentang emosi kita ni. Emosi kita ni, emosi kita ni mungkin dapat jadikan rumusan. Jadi ini jenis selalu orang bertanya arah siapa yang lebih afdal akan disedekahkan. Jadi dalam hadis begitu, lebih afdal kita disedekahkan arah kaum kerabat kita ni, atau yang paling awal. Walaupun kita ni berniatkan bersedekahkan arah orang lain yang tadi tidak kenal ke apa, tadi lihat dulu kaum kerabat kita ni, keluarga kita ni, saudara kita ni, adakah ada yang orang mempunyai kekurangan dalam kehidupan mereka. Jadi lebih afdal kita disedekahkan arah kaum kerabat kita ni dulu. Sebab apa? Apabila kita disedekahkan arah kaum kerabat kita di perlindungan, saudara, perhatian apa, kita ni akan dapat dua pahala. Satu, pahala mengeratkan silaturahim, dan yang kedua adalah kita ni bersedekah. Berbeza dengan orang lain. Terfikir je saya, kalau bersedekah arah suami sendiri dapat ke tu? Ataupun suami kan bersedekah arah isteri? Allah, tu bukan bersedekah, belanja tu. Belanja. Okey, bukan dikira sedekah tu. Kalau suami isteri pun kan disedekah, sayang je tu. Mana tahu kan. Hanya Ustaz tadi, kaum kerabat kita ni yang hampir-hampir. Dalam otak saya suami, perlindungan, adik-beradik lah tu. Petanda, mesti kita dibelikan hadiah ni sesuatu untuk hari. Kata Ustaz tadinya bersedekah kepada isteri afdal macam mana tu? Banyak pahala.
Atau makin Bukan, lama pelang bukan. tak, makin bertambah sayang pelang tu insya-Allah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Muhammad Nasheed bin Supri. Beliau merupakan pegawai agama Pusat Dakwah Islamiyah dan kalian ni tentang tajuk sedekah. Tajuk sedekah, tajuk ceramah kita ni di bulan Ramadan ialah kelebihan kita ni bersedekah. Bersedekah adalah lebih baik ya daripada langsung tidak bersedekah. Jadi tadi alhamdulillah telah dikongsikan mengenai kebaikan, adab-adab bersedekah dan juga cerita-cerita yang agak menarik juga pada kali ini dan saya tidak tahu mengapa banyak pun contohnya. Banyak contohnya sebetulnya. Jadi sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Ustaz. Minta maaf kalau sekiranya banyak berbunka soalan yang anda menantu Minta maaf, Minta maaf banyak. Baik je hidup ni ceria-ceria. Ceria-ceria. Kalau dah ceria baik tak ke bulan dia. Hari ini rampai pagi ceria untuk hari ini. Okey, jadi nampaknya sampai di sini sahaja rancangan Rampai Pagi bersiaran untuk hari ini, hari Ahad ya, iaitu 19 Ramadan. Bukan 19 Ramadan. Bukan. 19 April. Terlalu awal. Terlalu awal. Jadi macam nyata orang kalau orang yang menikmati Ramadan ini awal jualnya 19 Ramadan. Sebenarnya kita masih lagi berada di bulan 5 Ramadan. Tetapi sebenarnya pejam celik akan berlalu bulan Ramadan ini sepintas lalu bagi mereka yang indah menghayatinya. Jadi kita harapkanlah supaya dalam bulan Ramadan ini kita hayati apakah dia kebaikan-kebaikan yang boleh kita ni terapkan dalam bulan Ramadan. Kalaupun jarang senyum tak. Kalaupun jarangnya orang menolong ataupun membantu seseorang, bantu tak. Jadi ini akan insya-Allah memberikan kita keberkatan bukan saja di bulan Ramadan tetapi kita percaya sahaja sepanjang tahun. Insya-Allah. Akhir sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi di lain kesempatan.